pada mereka yang rasa-rasanya tak berapa kuat, lemah semangat ke apa ke, better jangan tengok kerana ini adalah kisah benar. Jika korang semua dah ready, tutup lampu, pasang earphone korang, grab your selimut, ambil jajan korang dan let the horror begin. Okay guys, cerita yang aku nak cerita dengan korang ni, cerita yang betul-betul berlaku dekat sini, maksudnya dekat Studio Double Z. Seperti mana orang tahu Studio Double Z ni ada beberapa penghuni, maksudnya yang akan datang bekerja dekat sini. So antaranya seperti Zack yang selalu ada kat sini, of course, Aidil, kemudian aku, this is actually ruang aku bekerja, dan favourite storyteller korang lah, Kenan Judge. Beliau ada bilik dia sendiri untuk beristirahat. Kiranya dia ada bilik khas dia sebab dia perempuan kan. Bilik dia pun tak jauh sangat daripada bilik aku sebenarnya. Cerita ni berlaku bulan lepas, pada bulan Ogos. Okay, nak tahu macam mana timeline dia, korang boleh pergi ke channel Ikali dan juga Kenan Judge. Mereka pernah bekerjasama masa musim ataupun cerita pasal pocong tu. So benda ni berlaku dalam timeline itu. Kenan Judge dan juga Ikali dua-dua adalah horror storyteller. Pergi channel mereka, tengok konten mereka untuk fahamkan timeline ni betul-betul, okay. So basically diorang buat shoot dekat satu homestay. Selepas mereka shoot dekat homestay tu, mereka drive ke rumah Ikali sebab Kenan Judge nak ambil barang dekat rumah Ikali. Rumah Ikali area Shah Alam juga. Rumah dia tu rumah flat, rumah pangsa, tak ada lift, kena naik tangga lah. Ikali tinggal di tingkat 4. So basically Ikali tunggu Kenan untuk ambil barang ni dekat tingkat 1.5. 1.5 yang saya maksudkan tu, kan naik satu tangga, setengah pusing kejap baru pergi next tingkat. So daripada G nak pergi tingkat 1 tu, Ikali duduk kat sini. Di mana view Ikali, pandangan dia nampaklah bahagian yang kosong tingkap tu kan. Dia lebih nampak sebuah taman permainan. Dan Kenan Judge meneruskan perjalanan dia sampai ke tingkat 4 dan masuk ke rumah Ika dan ambil barang. Tetapi pada masa Kenan naik pergi ke rumah dia tu, take some time untuk ambil barang dan sebagainya, ketika itulah Ikali tergamam memandang satu point dekat satu arah dekat area taman permainan itu. Apa yang Ikali nampak adalah pocong lah, senang cerita. Hantu bungkus favourite ramai tu. Bila Ikali nampak benda tu, dia sangat tergamam. Hantu spesies ni lah yang sebenarnya Ikali paling sensitif. Kemudian Kenan turun sampai ke tempat Ika, nampak Ika macam memang tergamam, dah tak bergerak. Dia kejung sekejap, tanya kenapa, dengan selambanya memberitahu yes, dia nampak pocong. Dan bila dia tunjuk dekat Kenan dekat mana, pada ketika itulah Kenan dengan perangainya yang suka menegur benda ataupun kadang-kadang dia ada excitement to see these things. Walaupun Kenan sebenarnya bukanlah seorang yang berani ke apa, dia pun penacut juga sebenarnya. So bila dia tanya dengan niat excitednya, Kenan nak tengok pocong tu kat mana. So bila Ikali tunjuk satu point, Kenan sendiri cakap dia tak nampak. So bukanlah rezeki Kenan untuk nampak pada malam itu. Dan benda tu betul-betul macam mengganggu Ikali sepanjang hari. Sebab lepas itu mereka akan naik kereta aku. Okay, aku tak dalam tempat kejadian ni, mereka pinjam kereta aku. Yang drive kereta adalah Aidil Rosli. Semasa mereka ni drive, okay, dah ambil barang semua dekat rumah Ikali. Kan daripada homestay tu pergi ke rumah Ikali. Now kita nak bawa Ikali untuk buat konten bekerjasama pula dekat Studio Double Z. Di mana di sinilah kadang-kadang bermalam, ada banyak kerja kita bermalam di sini, masak makan di sini sebab memang basically kita orang perlukan internet yang bagus. PC saya kat sini, setup saya dekat sini. That's why sometimes kita orang kerap habiskan masa banyak di sini. Semua lengkap kat sini. So Ikali ada nak buat reaction with Kenan if I wasn't mistaken. Masa on the way datang ke Double Z ni guys, Kenan dah biasa naik kereta aku, Aidil dah biasa naik kereta aku. Ingat Aidil yang drive, aku kat studio. Kelajuan 80 km sejam. Dah mula rasa laju kereta aku tu sebab kereta aku tu ringan. Tetapi Kenan dah mula rasa something is not right.
Dia rasa kenapa Aidil ni bawa kereta lembab. Bukanlah Aidil ni seorang yang bawa kereta sangat laju. Tidak, selalu ni bawa kereta smooth and lancar. Tapi pada malam tu kelajuan kereta yang Aidil bawa tidak seperti selalu. Kek Nan dah terganggu macam apa hal ni macam Aidil lambat. Tapi dia tengok kat meter, tunjuk kat situ 80 km sejam dan ke atas macam tu. Tapi Kek Nan tak cakap apa-apa. Sampailah Ika Lee bersuara. Ika Lee cakap, hampa tak rasa ke kereta ni macam berat? So diorang perasan benda tu sebenarnya. Tapi antara nak bother baik ataupun nak teruskan menegur ke tidak, diorang cuba tu macam ignore it, tukar topik dan sebagainya. Maka Alhamdulillah mereka selamat sampai ke studio Double Z. Dan bila sampai dekat sini, time tu dah malam dah geng. Aku pula dah habis edit video apa semua. Selalunya ni masa zaman aku tengah jaga tidur aku, so aku kan tidur awal. So aku tahu Ika Lee ada datang. Aku dah makan coklat dia apa semua. Pada malam itu aku tidur, aku tak pasti pukul berapa. Tetapi Kek Nan dah pun lelap bersama Ika Lee. Kita tidurlah dekat bilik rehat mereka. Sebab mereka perempuan, mereka akan ada bilik khas mereka. Dan kita orang pada malam itu juga dekat studio, banyak yang overwork. Zack dengan Aidil, mereka dengan Double Z punya editing dan sebagainya. Aku dengan Kek Nan punya ni lah editing, sebab aku editor dia. Ada yang tengah buat kerja, ada yang terlelap dekat desk apa semua. Macam aku dalam bilik ni, aku memang ada toto sendiri. Aku tidur agak awal compare orang lain. Tapi berdasarkan apa yang dicerita oleh Aidil, Ika dan juga Kek Nan, ini cerita dia. Kek Nan memang rasa berat, rasa something is not right. Dia rasa bothered lah, rasa memang tak selesa pun, walaupun dia cuba ignore. Especially selepas kejadian mereka rasa berat dalam kereta. Bila sampai dekat rumah, Kek Nan rasa terlampau sakitnya kepala dia. Dia merasakan macam aku kena tidur. So bila Kek Nan tidur, Kek Nan mengaku benda ni, dia ada rasa something about to take over dia punya jasad. Okay, so benda ni berlaku dalam lepas pada pukul 3.30 pagi mungkin. Tapi Kek Nan merasakan semasa dia tidur tu, kepala dia terlalu berat, badan dia seakan tak boleh nak bernafas, tak boleh nak, macam as a normal human being punya tidur. Dan dia tahu ada kehadiran sesuatu. Okay, sampai level yang Kek Nan membenarkan whatever lah yang nak ganggu aku ni, kau dah buatkan aku terlalu sakit, terlalu tak selesa, sampai rasa nak meronta, nak pecah. Kek Nan dah tak larat nak lawan. Sebab Kek Nan lawan benda tu dalam keadaan antara tidur tak tidur, antara tidur tak tertidur tu, selama tahu 10 minit 15 minit macam tu. Dan akhirnya she let it, buatlah apa kau nak buat. Dan pada ketika itulah Kek Nan mula mengilai. Suara dia tu memang sangat disturbing. Kita boleh tahu itu masih lagi suara Kek Nan, tetapi orang kata memakai tone suara dia yang dia tak gelap macam tu. Dan suara itu sendiri, sejujurnya guys, aku ada pengalaman. Kek Nan senang berborak dengan aku tentang sesuatu but this one is very personal. Tapi tiba-tiba Kek Nan pandang aku, dia sengih dan dia ketawa. Dan exactly that ketawa yang mengilai sampai terkejut satu rumah. Nak rehat sekejap, untuk power nap sekejap, lepas tu aku bangun. Kadang-kadang aku bangun before subuh. So lepas main subuh, sambung kerja apa semua, kemudian baru aku caw. Pada Kek Nan mengilai itulah menyebabkan ramai bangun. Nampak dinding belakang ni kan? So bilik Kek Nan macam little bit sikit je, jauh sikit lah. Dekat tak dekat, jauh tak jauh daripada bilik aku. Tapi macam mana aku boleh terjaga? Kerana ngilai tu terlalu kuat. Ketawa seakan, kau faham tak? Kalau malam-malam orang tengah buat lawak-lawak weng, lawak-lawak bodoh, kita tak cukup tidur, kita gelak terlebih-lebih kan? Itu sebenarnya. Dan aku sangka benda tu yang berlaku. Sebab bila Kek Nan ngilai itu, sambil diselang-seli, dekat belakang ni aku dengar bunyi ni. So bunyi dinding ketang. Macam lawak sangat ke lawak dia dengan Ika Lee ni? Tapi dalam masa yang sama, korang kalau tengok Ika Lee punya channel kan, korang boleh tengok Ika Lee bukanlah seorang pemarah. Ika Lee acah-acah marah, buat lawak tu ya. Tetapi aku boleh dengar Ika Lee macam marah gila. Orang tengah buat lawak ke ni? Macam orang kata buat lawak marah, tiba-tiba Kek Nan layan dan gelak. Tapi sebenarnya aku tersilap. Sebab aku rasa macam, oh lawak lah kot. Tapi sampai Kek Nan kalau gelak apa-apa pun, dia tahu yang dia kalau hentak dinding, dia mengganggu room ni sebagai contoh, ataupun room kat depan. Aku rasa macam nak sambung tidur balik. Tapi bila aku dengar dah marah betul tanpa henti, kalau betul benda tu lawak, mestilah Ika Lee pun ada selang-seli dengan ketawa. Ika Lee langsung tak ketawa, hanya yang ketawa dan mengilai Kek Nan. Menyebabkan aku bangun, which is
aku selalu cerita dengan dadak rumah ni, dadak studio ni, yang aku daripada dulu selalu tiba-tiba je terassist kejadian-kejadian rasuk merasuk, kejadian-kejadian exorcism daripada aku remaja sampailah ke sekarang. Benda bukan plan tapi selalu aku menjadi saksi. Kadang-kadang aku assist. Aku bukanlah orang yang berilmu, aku bukan orang yang ada isi ke apa, tidak ada langsung sebenarnya. Okay, ada banyak kisah pasal aku punya cerita ni. Di lain hari nanti aku akan kongsi kat korang. Tapi sekarang kita ceritakan pasal Kek Nan kena rasuk. Keluar dari bilik aku ni, selang berapa langkah, aku nampak Aidil, aku nampak Zack. So maksudnya, this is not kejadian orang ketawa-ketawa dalam bilik biasa. Tapi kita orang sebesalah nak buka tak buka sebab itu bilik perempuan. Tapi oleh kerana kejadian tu agak darurat, Kek Nan juga telah pun dipakaikan tudung oleh Ika dan sebagainya sebelum Ika bukakan pintu to ask for help. So aku yang paling terakhir bangun, dan pada ketika itu dalam jam 4, guys, aku tengah buat konten ni pukul 4 pagi tau. Exactly at this time. So basically, bila aku buka pintu, dalam keadaan aku mata buka tak buka tu, aku tengok-tengok, kenapa ni? Diorang dah buat simbol tangan macam tu sebab diorang rasa macam aku akan faham. Tapi aku still tak boleh terima. Macam tak logik lah untuk malam ni kau nak pilih kan. Pukul 4 lah tu, nak kena rasuk buat lah pukul 2, pukul 3 pagi. Itu yang aku fikir. Tapi bila aku buka guys, memang Kek Nan pada ketika itu dalam keadaan baring. Tetapi segala diorang punya tilam, selimut semua dah ke tempat lain. Apa semua tu, rumah tu macam tukang pecah bilik tu. Betapa ekstrimnya rasukan yang berlaku dalam diri si Kek Nan. So aku tak tahu kenapa, aku ni kadang-kadang ada satu insting yang aku tak tahu kenapa bila orang bercerita pasal benda, satu kejadian, aku boleh nampak visual. Kadang-kadang aku boleh rasa. Tapi aku ni bukan sama ada sixth sense ke, boleh apa-apa ke, tidak. Straight away aku suruh Aidil Rosli keluar. Din, keluar. Aku dapat rasa whatever yang sedang mengganggu Kek Nan ini tidak suka apa yang ada pada Aidil, dan dia juga agak terganggu kehadiran Ikali. Aku tak tahu kenapa aku dapat benda tu dalam otak aku. Wallahualam, jikalau benda itu sememangnya 100% betul dan baik, memang itu daripada Tuhan semata-mata, bukan aku. Okay, so aku minta Aidil keluar. Aku cakap Aidil keluar. Lepas tu ketika itu jugalah semuanya rasa macam kenapa jadi macam ni dan sebagainya. Dan aku duduk dalam bilik tu. Duduk dalam bilik tu untuk tengok apa Nan, apa ni. Dan tekaan aku mungkin juga boleh dikatakan tepat. Tiba-tiba je Kek Nan kadang mengilang dengan mata dia macam tu dah pandang kiri kanan. Bila dah keluar dia macam buat macam tu, dan dia terus cakap, babi dia tu, aku benci dia tu, kau keluar sial lah. Dan dia banyak mencarut. So tak tahu kenapa dalam keadaan aku dah suruh Aidil keluar, ketika itu keluar segala-galanya, betapa dia tak suka. Dalam masa sama dia takut. Dia tunjuk something dekat arah pintu. Aku pada ketika itu juga dapat satu insting, something dekat diri Kek Nan sebenarnya okay dengan aku, baik dengan aku. So aku tak rasa aku nak ready untuk baca sebarang ayat untuk aku lindung diri maupun cuba sesuatu. Sebab aku pernah ada pengalaman before this, member aku kena benda-benda macam ni. Selalu macam tu, bidan terjun, benda-benda macam tu. Tiba-tiba Alhamdulillah atas izin Tuhan je aku boleh tolong orang. Tapi aku tidak mempunyai sebarang isi. Again aku ulang tapi kejadian Kek Nan ni bagi aku ekstrim, dan aku dapat merasakan aku tak boleh buat apa-apa. Pada ketika itulah aku terfikir Ainul. Kalau korang pernah tengok prank Double Z before this, Ainul cuba merawat Aidil yang acah-acah kena rasuk. Sebab Ainul sebenarnya antara orang yang Alhamdulillah ada ilmu dia. Dia pun tahu ada something wrong juga kadang-kadang kat badan aku dan sebagainya. Dan dia lagi seorang kawan yang bernama Fat, yang juga sebenarnya banyak membantu rawat. Aku pun pernah dirawat, okay? Tapi itu mungkin aku akan share next time. Kita pergi ke Kek Nan. Aku dah tak tahu nak buat apa, sebab aku tak yakin dengan diri sendiri. Senang cerita benda ni kalau kau tak yakin pada Tuhan, dan kau tak yakin diri kau ni mampu dapat bantuan Tuhan dan sebagainya, itu setipis-tipis iman dan selalunya benda tu takkan berhasil. Pada ketika itu pun impression aku tengok keadaan Kek Nan yang sangat teruk, sangat dah macam dia nak buat sesuatu, macam ada something nak keluar daripada badan dia. Dan mata dia menilau je, cari. Dia panggil itu, dia panggil ini. Lepas tu tiba dia pop, dia grab aku. Aku terkejut. Aku macam terkejut asal dia, tapi aku tak rasa takut. Sebab aku tahu aku masih, dia takkan apa-apakan aku. Dia mungkin boleh apa-apakan pada Aidil. Itu yang aura aku dapat. Kenapa ni Nan? Tanya dia. Cakap dengan aku, kenapa masalah kau? Aku cakap dengan cara sangat baik.
Walaupun aku suka bully Kak Nan, aku suka kacau dia, aku suka buat perangai, aku buat marah apa, tapi pada ketika itu aku tahu aku perlu menjadi seorang kawan yang baik. So aku just cakap, kenapa ni Nan? Cuma cakap kenapa ni. Tiba je dia jeling-jeling tunjuk Ika. Kenapa dia ni dekat sini? Kenapa ni? Tak suka lah. So another point aku betul, dia tak suka Ika. Okay, pada ketika ini gang, mungkin korang akan cakap, tadi Syakir cakap dapat rasa yang dia tak suka Aidil dan Ika, dua ni yang paling dia akan mendentum. Tapi kenapa Syakir suruh Aidil je keluar? Korang kena tahu, aku lelaki dan Ika seorang saja perempuan yang boleh sentuh dia, bantu dia, assist dia dan sebagainya. Dia dapat Okay, so hanya aku tahunya aku perlukan Ika ni untuk bantu aku kalau apa-apa jadi. Lepas tu Kak Nan baring balik dan dia start bergerak. Tapi pada ketika itu, Nan, bangun bangun, cakap bangun. Tapi dia macam banyak gelak. Dia banyak gelak. Dia banyak ketawa. Dan bangun jom. Kak Nan masih sama guys. Aku cakap terus terang, aku respect dia. Dia tetap, sebab dia nak kejutkan diri supaya bangun. Bangunlah. Tu Kak Nan buat. Bangunlah, aku mengantuk. Kau janganlah kacau aku masa ni. Lepas tu dia gelap balik. Dan pada ketika itulah Aidil dah pun telefon salah seorang aunty ni, yang di mana beliau dikenali juga sebagai perawat. Okay, aunty ni memang selalulah kalau ada kes Kak Nan, Aidil memang betul-betul call. Okay, masa tu dia cuba call aunty tu. Ini aku tak tahu pada ketika itu. Aku ajak Nan, jom Nan, bangun. Okay, kita pergi ambil ni ambil wuduk ambil wuduk, rehat dia. Lepas tu masuk subuh nanti kita semayang. Padahal aku tengok jam baru 4 lebih geng. So macam aku just pujuk dia. Boleh. Sambil tu memang Kak Nan sedang ditudungkan lah. Okay, so aku macam tu tutup sikit mana-mana yang yang kita patut tutup, kita suruh tutup lah. Kak Nan nak pergi ambil wuduk tu memang dia tarik ke belakang. Faham tak? Supaya Kak Nan jangan ambil wuduk. Dan aku tak boleh nak suruh Kak Nan baca sebarang zikir yang berat-berat ke apa ke, sebab aku tahu Kak Nan is not really dalam keadaan sedar. Bukan setakat benda tu tengah kuat ambil take over badan dia, tapi Kak Nan sedang sangat mengantuk. Kau faham tak? Bila kau tengah ada on the way tidur, all you need is sleep, is rehat. Tapi kena lawan dengan benda yang sangat berat. Korang kalau tidur terlampau penat sekalipun, nak suruh ambil remote tutup aircon pun kadang-kadang kita rasa sangat berat. Nak pula nak lawan yang something yang sangat berat secara spiritually. Apa yang Kak Nan banyak buat lah subhanallah. Dia hanya boleh cakap subhanallah je. Dan dia banyak sepak diri suruh bangun. Bangunlah, bangun. Senan, dah okey ke? Dia akan macam ada masa dia off. Dia akan macam bodoh budak ni. Banyak tau yang bercakap-cakap, dan ada banyak benda yang sangat personal untuk aku dedahkan dalam video ni. Yang banyak pengakuan yang aku tak tahu betul ke tidak, tapi aku kena tanam satu benda. Jin, syaitan, orang kata apa, tugas dia kan menyesatkan, menfitnah, memanipulate reality. So aku tak nak pegang apa sebarang yang pendedahan yang dalam keadaan itu. Ada banyak benda lah, kadang ketawa, memburukkan orang itu, memburukkan orang ini, tapi benda tu banyak memburukkan Kak Nan. Okay, dalam masa yang sama menangis. Nan, kau nak ambil wuduk ke? Takkan kau nak aku buat something? Aku cakap something like that lah. Takkan kau nak aku sampai panggil Ainul datang? Takkan sampai masa tu aku tidak tahu langsungnya Aidil lah on the way call another perawat aunty dia, which is very very power lah. Bukan aku nak banding-bandingkan Ainul dengan kawan ni ke apa ke. Yang Aidil nak call ni memang seorang perawat Islamik yang memang dah banyak kes di handle, kes yang besar-besar. Okay, bukan sebarang orang Tiba-tiba tak nak. Dia kata tak nak. Tapi lama sama Kak Nan ada start buka satu langkah. Dia buka jari-jari dia macam tu semua. Dia buat macam ni. Cakap dah tu Nan, dah. Aku cakap dah. Dia kata dia nak berkawan apa semua. Dia cakap elok-elok, sekejap lagi kan dia nangis, sekejap lagi dia ketawa. So bercampur aduk pada malam tu. Sampai satu masa tiba-tiba, Nan, jom ikut aku. Cakap jom ikut aku. Aku cakap kita pergi ambil wuduk aku teman kau Aku cakap macam tu. Nanti Ika pun boleh tolong. Tiba-tiba entah macam mana yang dia asyik kena tarik ke belakang kali ke berapa, aku pun tak tahu, sebab tak nak benda tu, tak nak Kak Nan ambil wuduk. Dan aku sebenarnya pelan-pelan nak
bagi dia pelan-pelan boleh berzikir, slowly baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan juga membaca ayat kursi. Dalam dia tak nak tiba jangan takut, aku takut, tiba bahasa lain keluar. Aku takut nanti kita tidak boleh bisa bersama. Dia pandang kat aku macam, kita tidak boleh bersama lagi. Aku takut di luar tu. Menurut pada cerita Ikali, banyak kali sebelum aku bangun tu pun Kek Nan asyik cakap ada something dekat luar tu yang dia sangat tak suka dan digerun. Aku tak tahu apa dia guys. Tetapi apa visual yang aku dapat selepas kejadian ini, apa yang aku nampak adalah satu susuk tubuh yang dia taklah tinggi sangat, tapi dia setinggi pintu, tapi dia lebar, besar, berwarna hitam, memang terpacak dekat depan pintu studio ni. Apa yang aku boleh baca, kemungkinan dia adalah penjaga, penduduk, penghuni seluruh tingkat ni. Maksudnya dia adalah something else juga. Yang kalau benda-benda macam ni, kalau ni sedikit sebanyak aku belajar lah share information. Jikalau satu tempat itu aktiviti paranormal, keluar masuk jin, rasukan yang agak aktif, kau menarik juga perhatian kaum-kaum dia yang lain. Sama ada kaum-kaumnya nak join atau kaum-kaumnya agak marah kan ni tempat aku. Kenapa boleh jadi macam tu Syakir? Kita fikir logik. Kalau satu kawasan tu penuh dengan gangsterism, something jalanan, gangster lain tak semestinya suka gangster-gangster yang lain juga. Ada yang join untuk bergaduh dan ada yang macam, kenapa kau ganggu kawasan aku? Kau ni siapa ni? Budak-budak mana ni? Boleh faham Tiba-tiba aku dapat tahu yang sememangnya Aidil dah pun telefon perawat tersebut. Perawat tu bervideo call. Pada ketika itu juga sebenarnya aku dah cakap dah sekejap sebab masa tu ada masa tu memang Kek Nan dah penat, Kek Nan dah boleh tenang sekejap. Ika yang sebenarnya banyak marah. Ika bukan seorang yang pemarah, tetapi aku rasa benda tu triggered Ika. Ika sangat mengamuk, sangat amat. Jangan nak menyusahkan orang lah, mengantuk orang nak tidur apa semua. Masa tu Ika aku tahu kenapa dia macam tu. Walaupun aku baru first time jumpa Ika, aku boleh tahu yang benda tu tak suka Ika. Bukan sebab Ika jahat ke apa, benda tu tak selesa dengan Ika. Dan aku tak rasa Ika seorang yang pemarah level 2 tau. Okay. So aku ambil keputusan untuk mandi dengan secepat mungkin untuk aku bersihkan badan aku. Lepas aku mandi dan aku terus pakai baju dalam bilik air juga tau, Aku keluar, pintu bilik Kek Nan bertutup dan aku dengar yang lebih kuat. Pum, pam, pam, dinding, tum, lagi kuat dia mengilai. Aku macam kenapa ni kan? Aku cari, mana Aidil? Aku tanya Zack. Zack jawab, Zack dalam keadaan tidur tak tidur, jaga tak jaga dalam studio ni. Sebab dia terjaga kan. Terus dia cakap, Aidil kat dalam. Cakap Aidil kat dalam? Sebab aku bukan apa, aku tahu benda tu tak suka Aidil. Whatever dengan Kek Nan ni guys, memang akan berapi dan berdentum dengan aura Aidil. Itu yang aku nampak. Okay. So rupa-rupanya dalam bilik tu Aidil dalam tu. Cakap, Aidil kenapa duduk dalam ni Aidil? Cakap, tak apa lah keluar. Which is saya dah explain pada Aidil sebenarnya. Kemudian tu Aidil terasa kenapa dia kena keluar kan. So aku dah explain dengan dia kenapa. Aku percaya dengan insting aku, which is benda tak suka, which is betul. Pada ketika itu mungkin semakin lagi lawan. Dia lawan dengan Ika sampai dia nak marah Ika, sampai dia nak cekik Ika dan sebagainya. Itu how Kek Nan bertindak guys. Sampai tahap dia, so cakap, Nan apa pasal sampai macam ni? Kek Nan macam cari benda dengan mata dia macam tu. Cakap, Aidil keluar Aidil, bagi masa kejap. Dan baru aku tahu yang Aidil dah pun telefon perawat tersebut dalam masa yang sama. Lepas tu bila aku tutup pintu sekejap, okay, sebelum phone dipas pada aku, pada ketika itulah Kek Nan macam cakap, sial aku benci kau lah. Dalam masa yang sama, dia tak boleh nak cakap lebih-lebih sebab arah dia tunjuk tu pintu. Biasanya Aidil di luar pintu, dan di luar sana pula ada benda yang sedang macam menunggu dia. Bila kejadian telefon perawat tersebut bervideo call, aku pula handle video call ni untuk sama-sama guna kamera sebelah sana untuk tengok Kek Nan dalam keadaan macam mana. So basically this auntie, this perawat memang kenal dengan Kek Nan. Kek Nan tiba-tiba cakap bahasa lain, bahasa yang aku pun tak faham. Arahan-arahan telah diberi oleh perawat tersebut untuk Ikali membantu ambil beberapa batang pen, letak di celah-celah
jari kaki Kek Nan. Okey, letak. Ada bacaan-bacaan yang perlu dibaca sambil pegang, memulas dia. Okey, kalau betul ada sihir, ada kehadiran jin, ada benda yang asing dalam badan, sememangnya rasa dia terlalu sakit. So benda ni sekarang ni tengah marah. Kenapa kau telefon perawat ni? Dan dia tahu perawat tu bukan orang biasa-biasa. Dia gelak. Aku tak nak tengok. Okey, pulas kaki dia, tekan sekali lagi, tekan dia. Dia tak nak pandang video call tu. Dia baring. Dia berjalan ke belakang macam tu apa semua. Lepas tu aku terpaksa macam sentuh dia, tapi tak sentuh yang berkulit lah. Aku sentuh yang macam dekat seluar dekat apa ke untuk pegang dia. Nan, tengok sini Nan. Tengok sini. Contoh dia phone. Nan, tengok sini Nan. Aku macam antara berdiri tak berdiri, squat down tak squat down. Okay, tengok sini Nan. Semasa benda ni berlalu, aku tunjuk. Kemudian diminta untuk azan. Minta siapa tu? Aidil ke tu? Ni Syakir aunty. Oh, dan rupa-rupanya aunty ni seakan pernah dengar nama aku before this. So aku glad lah. Okay, so aunty ni cakap, Syakir minta tolong azan kat rumah tu. Aku ada kiblat. Dalam bilik tu aku azan. Dulu pengalaman aku pernah kena benda macam ni. Aku azan dengan penuh rasa ketakutan. Takut dengan benda tu. Kali ni aku nak fokus. Aku nak agungkan Allah. Azan is just untuk menaikkan spirit yang baik dalam rumah ruang itu. Kita azan. Okay, dengan penuh rasa faith kebesaran Allah. Okay, itu yang penting sebenarnya. So aku fokus benda tu. Aku fokus dan aku tekankan, panjang-panjangkan, tak rushing dan tak ada nak pause lama-lama sangat. Tu cara aku azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih kurang macam tu aku azan. Tapi kuat dan panjang lah aku buat. Sampai part Hayya 'alas salah. Tiba-tiba je Kek Nan bergerak mula macam dia bunyi sikit. Lepas tu dia start gerak. Kaki dia nak tenang kaki aku. Aku dapat rasa dah tapi aku ignore. Aku teruskan azan. Hayya 'alas salah. Aku habiskan lah. Tapi sepanjang tu sebenarnya kaki dia memang nak hentak aku sekuat hati dia. Bila Kek Nan cerita balik kat aku, sebenarnya whatever dalam badan dia tu sangat push dia sehingga dia merasakan memang aku tendang Syakir ni bagi jatuh supaya stop azan. Dah habis azan, aku duduk hadap kiblat dan aku bacalah Allahumma rabb hazihi da'wat. Kita baca doa lepas azan. Memang nampak masa tu Nana lagi nak melawan. Dia gelak. Kadang-kadang benda-benda ni sakit. Bila dia sakit, dia orang akan pretend macam dia orang tak sakit. Bila dia tahu orang tu kuat, dia akan anggap macam kau ni siapa. Ajalah dia nak kita ragu-ragu. Sebenarnya kita bukan kuat kerana kita kuat kerana Allah Ta'ala. Kalau benda ini orang kata mengganggu, kita rasa ragu dan sebagainya, itu akan mengganggu keimanan. Keimanan kita lah sebenarnya kekuatan kita. Bila kita goyah, itulah kelemahan kita. Dan benda tu akan take over balik. Take over the situation. Ada satu masa tu, Kek Nan tiba-tiba je cakap bahasa Indonesia dengan aku. Dia cakap bahasa Indonesia, cakap, "Man, jangan dilakukan begini. Nanti kita tidak boleh bersama. Kita tidak lagi boleh bersama. Kita tidak boleh pisah lagi bersama." Dia merayu kat aku. Cakap, tak. Aku masa tu dah mula mensaiko dia cakap, "Aku bukan kawan kau." Cakap, "Aku kawan pada Hanan." Macam itu, Kek Nan. Cakap, "Bukan kau, okay? Boleh tak bagi dia balik?" Kita jangan terlampau emosi dan sebagainya. Dalam masa yang sama, hormat situasi. Sebab Ika Lee sebagai contoh tengah sangat marah. Dan dalam masa yang sama, Ika tengah pegang kaki dia tadi. Ada banyak pen tadi. Okay, ada satu ketika, satu masa memang perawat ini akan cakap, "Okey, tekan lagi kaki dia." Tekan je menjerit. Kau memang nak matikan budak ni ke? Cakap Melayu pula. Ada satu masa tu suruh pandang, dia melawan kerana aku ikut. Okay, gunakan handphone. Ada part dia melawan, tak nak pandang kamera. So aku ikut mata dia supaya pandang. Dan tak boleh belah tu. Masa mula-mula diorang bertutup mata. Kita jumpa lagi. So maksudnya seakan ada kes lama. Dia kenal siapa aunty tu. Kita jumpa lagi. Kau tak kuat. Kau tak boleh buat aku keluar pada badan budak ni. Baca. So perawat ni sampai tahap dia perform yang
Gila-gila sampai benda tu marah gila. Sakit, kau tahu tak sakit? Maksud dia sakit. Kalau kau sakit, perawat ni cakap, kalau kau sakit, kau keluar. Kenapa kau ganggu badan anak orang ni? Ha? Kau keluar, kau ni siapa ni? Aku kuat. Kau orang tak boleh buat apa-apa pun. Aku kuat. Aku tak nak keluar. Kalau boleh kau keluar kan? Kau keluar kan? Kau bayangkan favorite storyteller korang Kenan cakap macam tu. Kau keluarkan lah. Mati budak ni kalau kau buat macam ni. Kau nak aku bunuh budak ni? Ha? Kau buat. Aku bunuh budak ni. Aku bunuh ni. Aku pergi cari engkau. Lepas tu bila ada part yang sakit. Nan bangun Nan. Hei. Nan akan sentiasa macam tu. Ya Allah, penatnya. Syakir tolong aku, Syakir tolonglah aku. Ika pergilah marah pasti. Tolonglah aku, tolonglah, lepas aku sakit ni. Aku rasa nak mati dah ni. Ika, hei hang jangan nak berlakon lah. Aku menyapa, aku tampak hang tahu lah. Punyalah marah Ika masa tu. Ika. Aku tak marah Ika tau, tapi aku macam memahami situasi Ika. Dalam masa yang sama aku cakap elok, Ika, hui, aku tak boleh ke. Sorry aku lah dia ni aku. Tapi muka Ika sampai pegang tu macam memang nak tumbuk. Tapi dalam masa yang sama dia tekan aja, memang benda tu bangun macam bila Ika tekan aja kan, Kenan baring kan. Bila Ika tekan je dia macam mencabar dengan Ika. Punyalah dia tak suka dengan Ika. Sebab aku masih layan baik. Dan masa tu akhirnya dalam merawat tu dia cakap, Aku jumpa kau, aku bunuh kau. Aku guys, pengalaman aku dengan benda-benda yang macam ni pernah aku lalui. Ni the first time tau aku dengar sampai level cakap bunuh, cakap mati. Selalu kan benda-benda ni aku suka dia, aku tak nak keluar dan sebagainya. Ni memang aku pernah ada experience before this. Cuma ini first time guys, depan mata aku dengar sampai level mengugut bunuh yang dia tengah tumpang ni. Dia kau nak dia mati ke? Dan juga aku jumpa kau, aku bunuh kau. Kau tahu kan, aku tahu kau duduk mana. Masa tu aku rasa wow. Masa aku jadi geram tau. Aku cakap dia, kau kuat sangat ke yang kau nak cakap orang macam tu atas izin Tuhan? Sebab suara dalam phone tak jelas sangat sesaja suara aku. So apa yang dikata-kata oleh perawat ni aku ulang balik supaya dia dengar daripada mulut aku juga. Cakap, kau nak bunuh orang, kau kuat mana pun, kalau Allah tak izin kau tak boleh juga. Aku tidak, aku tidak mau keluar. Dia patah balik. Aku tidak mau keluar. Kau ni siapa ni? Cakap, kau ni siapa? Tak. Kau dengar cakap aku. Aku tak kisah kau siapa. Bagi Hanan balik boleh. Kawan kita orang, kita cakap, bagi kawan kita orang Hanan balik boleh tak? Kau ni siapa ni? Perawat ni cakap, kau ni siapa ni? Sampai ganggu orang macam ni. Dah lah tu, kau dah lembik dah tu. Aku putri yang cantik. So dia bangun, dia nak menari. Aku putri yang cantik. Aku suka akan budak ini. Kata, aku tak mau pergi. Aku putri yang cantik. Ya, dia cakap, kau cantik dalam kaum kau je lah. Aku cakap yang tu, kau cantik dalam kaum kau je lah. Yang kau tak cantik pun sebenarnya, okay? Kalau cantik pun budak ni je, okay? Kau boleh tak tolong? Cakap, boleh tak kau keluar, pergilah menari dengan kawan-kawan kau. Aku cakap sampai tak macam tu. Sebab bila aku tengok perawat tu pun seakan memperlekehkan dia. So benda ni akan marah kadang-kadang kau pelekehkan dia. Wallahualam, aku tak kata itu tips, tapi itu yang aku buat. Aku cakap, ya, kau rasa kau cantik. Dekat kawan-kawan kau kata kau cantik kan? Jangan guk. Yang dia cakap, okay, keluar pada badan dia, pergi menari depan kawan-kawan kau. Kawan-kawan kau kata kau cantik. Kita tak suka ni, hodoh kau ni. Aku cakap macam tu. Dalam keadaan dia berbahasa Indonesia ni apa semua, aku mula dapat detect guys. Yang sebenarnya ni aku yakin yang ada dekat dalam Kenan bukan satu benda, bukan dua, tapi ada 3 benda yang perform. Sekejap. Apa? Sebab aku tengah dedahkan pasal dia tau. Aku
buat kerja tu aku rasa macam dibahagikan. Ya, betul. Yang tadi Tak, cara tutup tu bukan tutup angin. kau perasan kan? Sebab itu aku ingat Kek Nan ke? Kek Nan tak ada. Jadi macam kejadian hari tu. Aku sambung balik.